Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi Tachehau. Vanikam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Ali, kepada Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kepada saudara Rafizi, teman-teman dan para hadirin sekalian. Apa khabar orang Negeri Sembilan? Saya sebenarnya tidak berapa baik. Saya datang daripada Johor Bahru. Mungkin ada yang dah tahu di mana pejabat saya, pejabat Parti Keadilan Johor Bahru telah terbakar pagi tadi. Yang mana kita semalam Parti Keadilan telah mengadakan convention di Shah Alam. Jadi rakan-rakan yang pulang dari Shah Alam ke Johor Bahru sampai sekitar jam 2 pagi. Biasalah orang kita dah sampai, minum dulu pukul 3 lebih baru balik ke rumah. Tak sampai beberapa jam kami dikejutkan oleh panggilan daripada jemaah surau. Yang mana ketika mereka hendak ke surau, dia nampak berlaku kebakaran. Dia selamatkan ataupun mengambil alih bahan-bahan yang digunakan untuk membakar pejabat keadilan di Johor Bahru. Bila disiasat, dia gunakan 5 biji tayak. Dibakar dekat pintu, kunci dah pecah. Nasib baik, mungkin berkat daripada orang surau, api itu tak sempat merebak ke mungkin kotak fuse, tak sempat merebak ke sanitizer dan sebagainya. Cuma bagi saya, perkara ini bila dapat tahu, saya bertenang. Saya kongsikan dengan beberapa kawan, mereka kata bertenang, kalau boleh cuba hebahkan supaya ada juga orang tahu kalau boleh membantu keadaan. Pada masa yang sama, saya perasan ada mesej-mesej yang masuk di Facebook saya. Bila saya buka, ada satu hamba Allah itu, memang dia duduk hantar pesanan suara yang sebenarnya caci maki tu saya dengar lah, rupanya siap mengugut. Dia bagi tahu, kalau aku jumpa kau, aku penggal kepala kau. Kalau jumpa memang siap, orang-orang kau aku cari. Cuma di pentas ini, bila saya tengok sepanjang hari berurusan dengan pihak polis, terima kasih kerana mengambil berat terhadap kejadian berkenaan. Saya tahu nak tak nak, hujan ataupun tidak, malam ini saya akan hadir ke Seremban kerana inilah komitmen kita untuk melawan rasuah dan salah guna kuasa. Dan bila saya tengok kemarahan itu sebenarnya berpunca daripada kes Mahkamah Datuk Seri Najib. Yang marah Najib masuk penjara kepada saya, kenapa? Betul lah saya buat video. Video untuk memperbetulkan fakta-fakta yang cuba diselewengkan oleh penjenayah tersebut. Tapi bila saya terangkan, bila kita sampaikan maklumat, yang menjadi masalahnya sekarang, siapa Perdana Menteri ketika ini? Jangan nak salahkan Pakatan Harapan. Najib masuk penjara, kamu Perdana Menteri. Jadi sebab itu komen-komen semalam, Konvensyen Pilihan Raya Keadilan, kita berbicara soal rakyat. Kita angkat suara-suara kumpulan masyarakat untuk mewakili pandangan rakyat biasa. Di sebelah sana, dia cerita nak selamatkan mak sakau dia. Yang satu lagi dia tengah confused. Sebab dia sebut dia pun nak lawan rasuah. Tapi dalam isu LCS yang dibawa oleh saudara Rafizi, terbukti bahawa Bersatu dan juga Perikatan Nasional
terpalit dalam kes rasuah skandal kapal tempur LCS. Cuma ketika ini saya pasti dengan kehadiran, dengan kembalinya Rafizi secara aktif dalam politik, insya-Allah momentum itu akan ke arah Pakatan Harapan. Tapi pada masa yang sama kita tahu bebanan untuk sampaikan mesej ini adalah sangat sukar, terutamanya kepada pengundi pertama kali ataupun mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Jumaat lepas saya panggil, tak boleh bandingkan dengan Menteri Besar. Menteri Besar Negeri Sembilan dia panggil mahasiswa, dia bagi bantuan bukan untuk 20-30 orang. Itu standard saya lah, panggil 20-30 orang. MB dia sekali panggil 1,300 orang. Tapi walaupun kumpulan kecil, saya buat sesi bertanya dengan mereka. Saya tak berceramah, saya nak tahu apa pandangan mereka. Ada dua isu yang sebenarnya kami sempat bincang dengan panjang. Yang pertama, sebenarnya di kalangan anak muda ketika ini, benda yang dia paling risau adalah soal gaji. Bila saya tanya kenapa gaji ini sangat signifikan, dia kata bukan soal semata-mata untuk dapatkan gaji yang setimpal dengan kerjanya. Tapi kebanyakan anak muda yang saya tanya, dia nak gaji yang elok, gaji yang cukup supaya dia boleh menampung kos sara hidup yang tinggi. Sebab itu ketika ini kalau ada peluang, walaupun terpaksa menjadi riders untuk seketika, mereka terpaksa kerja tersebut kerana bebanan untuk dapatkan gaji yang boleh cukup makan. Dan bila ditanya, saya tanya lagi dengan adik-adik yang soal riders. Dia sebut, kalau saya ada rezeki, saya tak nak jadi riders untuk Grab, untuk Food Panda selama-lamanya. Kami ada matlamat hidup YB. Tapi, kalau sementara menunggu peluang itu tidak ada, kami terpaksa. Saya tanya lagi, bagaimana pula ada satu perkongsian di laman media sosial, ada anak muda seorang engineer terpaksa kerja KFC. Apa pandangan, apakah perasaan adik kalau adik dapat degree terpaksa kerja KFC? Pertama dia jawab, saya malu dengan keluarga. Kedua dia jawab, dia kata dia kecewa dengan kehidupan dia. Dan perkara ini berlaku dengan begitu banyak sekali ketika ini. Jadi sebab itu, dalam keadaan sekarang, kita tidak ada pilihan yang lain. Kita tahu bila Mat Sakau masuk penjara tak lama. Bukan tak lama dia nak keluar. Tak lama keseorangan. Lepas ni dia akan ada teman hidupnya. Siapa? Kak Mah insya-Allah akan ke sana jugalah. Kalau dia bosan, dia kata alah bosanlah dengan Kak Mah, dia nak ajak siapa lagi? Dia boleh ajak Zahid. Kalau Zahid tak cukup kelakar, walaupun dia buat lawak semalam di atas pentas, dia rasa bosan. Oh, aku nak lagi kelakar. Dia ajak siapa? Dia ajak Aziz Baling. Mungkin. Tapi kita tahu bahawa di sebelah sana, bukannya soal anak-anak muda kita. Di sebelah sana, mereka nak jadi kerajaan adalah soal masa depan ataupun piuk nasib mereka. Jadi sebab itu, malam ini saya singgah untuk menyatakan sokongan kepada usaha Ayuh Malaysia dan akhir sekali, sebagai penutup, insya-Allah, saya sebenarnya dalam juga perjalanan ke Kuala Lumpur, esok saya akan buat laporan polis berkenaan dengan skandal LCS. Saudara Rafizi dah dedahkan, malam ini beliau akan kongsikan lagi. Tapi masalahnya apa? Yang sana buat pekak badak. Dia menjawab hanya di Facebook sahaja. Tak ada dokumen, tak ada bukti untuk menafikan. Ini sama dengan perangai Mat Sakau. Jadi kita nak tak nak, kita minta pihak berwajib untuk siasat. Cari mana duit-duit ni pergi dan insya-Allah dengan apa yang ada,
yang mana Rafizi bawa, kita sebagai anak-anak muda akan memberi sokongan sepenuhnya kepada beliau dan juga kepada pimpinan untuk memastikan dalam pilihan raya kali ini, insya-Allah Pakatan Harapan bukan sahaja mempertahankan Negeri Sembilan, tapi insya-Allah Negeri Sembilan akan membantu kita semua memenangi Kerajaan Persekutuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi